وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah yang memberi kepada kita peluang dan ruang masa dan memberi kepada kita taufik untuk sama-sama kita teruskan lagi pengajian daripada kitab Penawar Bagi Hati, Obat Bagi Hati, yang mana kita berhenti pada muka yang ketujuh tak? Ketujuh dan sabda Nabi SAW dekat di tengah sikit itu, inna nazara tu dah situ tak? Surat 7, muka surat 7, pada dan sabda Nabi itu, inna nazara, nas daripada hadis Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullah ni masih membicarakan tentang anggota yang pertama, iaitu mata. Bagaimanakah menjaga mata kita ini? Kata pengarang, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, innan nadhara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sihami iblis faman tarakaha adzaqahu Allah Ta'ala ta'ma ibadatin tasurruhu. Artinya bahawasanya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu seperti anak panah yang beracun daripada segala anak panah iblis, pada sangat segera membinasakan. Maka barang siapa meninggalkan memandang kepada tempat yang elok kerana takut akan Allah Ta'ala, nescaya memperasakan dia oleh Allah Ta'ala akan kesedapan amal ibadat yang menyukakan ia akan dia. Menceritakan akan ini hadis oleh Al-Hakim daripada Huzaifah radhiyallahu taala anhu. Baik. Sekarang ni pengarang rahimahullah mendatangkan satu riwayat berkaitan dengan hadis ini. Berkaitan dengan memelihara mata ni, iaitu disebut innan nadhara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sihami iblis. Melihat kepada kecantikan perempuan itu satu panah daripada panah-panahan iblis, anak panah daripada anak panah iblis. Jadi iblis ni dia banyak anak panah ni, kita kata nak serang musuh lah. Dan musuh kita yang paling utamanya ialah iblis. Inna syaitan
inna syaitana aduwwun lakum fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu, maka jadikanlah dia musuh. Maka cara syaitan memerangi anak Adam, syaitan diperah dengan kita, yang mana dia berjanji akan memerangi anak Adam. Dan wasilah dia nak serang, nak menumpaskan anak Adam itu banyak. Yang mana di sini dibangsakan macam anak panah. Anak panah bagaimana nak tewaskan manusia. Jadi antara anak panah itu ialah dengan cara melihat perempuan yang cantik-cantik. Kecantikan perempuan mana yang benda haram lah ni, benda yang haram. Ada pun perempuan yang mana halal, itu daripada nikmat yang Tuhan halalkan. Tak? Daripada nikmat yang Tuhan halalkan kepada seorang itu, perempuan yang halal baginya isteri dia. Kalau zaman dulu ada hamba dia, itu tak ada masalah. Bahkan itu antara mana nikmat yang mana ada di syurga, bahkan lebih lagi. Nikmat isteri ataupun nikmat berseronok dengan isteri ni, nikmat yang mana Allah Ta'ala beri di dunia, tapi tak samalah apa yang akan didapat di syurga nanti. Okey. Jadi antara anak panah syaitan yang disebut dalam riwayat hadis ini ialah melihat kepada perempuan yang ajnabiyah, yakni memandang yang haram ni lah. Salah satu panahan daripada panahan-panahan iblis. Faman tarakaha, sini yang kita nak ni. Barang siapa yang meninggalkannya. Tengok dia kata, daripada tubuh perempuan itu, memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu, seperti anak panah yang beracun. Sahmun masmu, anak panah beracun. Anak panah ni kalau tak beracun pun bahaya dah. Kalau beracun lagi bahaya. Apa bezanya? Beracun ni cepat mati. Tak? Beracun ni cepat mati. Jadi dia akan merebak. Dia bukan sakit di situ saja, dia akan merebak dengan ke tempat-tempat lain. Jadi bahayanya pada melihat ni, dia bukan merebak, dia akan bukan bawa dekat di mata je, dia akan merebak di lain. Sebab itu an-nazar, melihat, fatabassum, mula-mula tengok, kemudian fatabassumun, kemudian senyum. Lepas senyum, faliqaun, berjumpa. Lepas berjumpa apa? Famassum, setuh. Tengok dia satu-satu. Asal awal pada apa? Awal daripada tengok. Tengok, lepas pada tengok, senyum. Aku tengokmu, mu tengok aku. Lama-lama senyum. Lepas pada senyum, nak jumpa pula. Lepas nak jumpa pula, tak padang lah, jumpa setuh pula. Lepas tu benda berlaku, Allah Ta'ala lah tak apa. Asal usul daripada mana? Daripada melihat. Dia akan jakit. Sebab itu perumpamaan dibuat beracun tu sangat kena lah. Sebab apa? Dia akan jakit. Sebagaimana kena racun pada badan ni, dia akan jakit seluruh badan. Daripada anak panah iblis, pada sangat segera membinasa. Itu dikata panggil wajah syabah. Sama dari segi mana? Sama dari segi sangat segera membinasakan. Kalau peralatan yang kena tu beracun, lagi cepatlah. Maka barang siapa meninggalkan dia, faman tarakaha adzaqahullah. Dalam cetakan saya, adzaqa ni qaf dengan ha tu buat dekat. Dia satu perkataan. Adzaqa. Yang nampak jauh tu orang ingat lain kan. Ingat adza satu perkataan, qahu satu kan, tak, dia dekat. Dia dekat. Adzaqahullah. Macam ada senggang. Dia tak ada senggang. Adzaqahullah. Qaf dengan ha tu dekat dengan adzaqahullah.
Barang siapa yang meninggalkan dia kerana takut akan Allah, faman tarakaha, siapa yang tinggal dia, adzaqahu Allah Ta'ala ta'ma ibadatin tasurruhu, akan Allah Ta'ala, kerana takut akan Allah Ta'ala, nescaya memperasakan dia oleh Allah. Tuhan akan bagi rasa. Adzaqa ni Tuhan beri rasa. Adzaqahu Allah Ta'ala, Tuhan bagi rasakan kepada orang tadi kesedapan amal ibadat. Ta'ma ibadatin tasurruhu, yang menyukakan ia akan dia. Menyukakan ia. Ibadat itu akan menyukakan akan dia, akan orang tadi. Nampak? Ini satu janji ataupun satu Allah Ta'ala bagi gantian. Orang yang tinggal maksiat mata kerana Allah dan takut, nescaya ibadatnya akan merasa lazat. Ibadatnya akan merasa lazat. Ibadatnya tak rasa saja, tak rasa kosong. Tak, kita semayang, tak rasa apa-apa semayang kita. Tak rasa manis semayang. Kita puasa, habis buka, habis gitu sahaja. Kita baca Quran lepas selat, tapi tak merasa keindahan dan kelazatan Quran tu. Sebab apa? Mungkin ada maksiat yang kita tak ingat. Jadi dia menghalang kita dapat rasa kemanisan ibadat. Di ibadat ni dia ada manis. Macam orang dia ada penyakit. Ada penyakit demam seumpamanya. Dia makan. Orang hidang atau ke dia nasi birani atau kuih benda. Kuih jalemah. Tahu? Makan sedap-sedap. Rasa duk rasa benda tawar rasa. Bukan kuih tawar. Bukan makanan duk sedap. Dia penyakit ada dekat diri. Bila dia penyakit dekat diri, demam, lidah tak boleh nak rasa, makanan buat sedap tak boleh nak rasa. Maka ibadat kita ni dia ada ta'mun, dia ada rasa dia. Yang mana di sini Tuhan Nabi SAW sebut orang yang jaga mata dia, tinggal maksiat kerana Allah Ta'ala akan beri rasa kemanisan ibadat, yang menyuka ia akan dia, yang orang tu akan jadi suka. Ni dia nak muhasabah diri kita ni. Kenapa ibadat kita kadang jadi tawar, tidak ada apa-apa rasa, kerana mungkin ada benda yang maksiat yang menyebabkan jadi diri kita bawa penyakit. Benda manis kita tak rasa manis, benda sedap kita tak rasa sedap. Okey, habis. Menceritakan akan ini hadis. Makna hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Al-Hakim daripada Huzaifah radhiyallahu taala anhu. Jadi makna ni tengok dalam Al-Hakim lah, dalam kitab hadis dia, daripada sahabat Nabi Huzaifah radhiyallahu taala anhu, dan menghukumkan ia akan sanadnya dengan sahih. Dan Hakim, Imam Al-Hakim juga menghukumkan dengan sahih. Jadi hadis ini hadis yang sahih di sisi Hakim. Hakim ni gelaran Hakim An-Naisaburi. Dia dalam kitab Al-Mustadrak. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, likulli ibni adama hadduhu minaz zina, fal aynani tazniyan wa zinahuma an-nadharu wal yadani tazniyan wa zinahuma al-batshu wal rijlani tazniyan wa zinahuma al-mashyu wal famu yuzni. Zana yazni, bukan yuzni. Wal famu yazni, wal famu yazni, zana yazni. Wa zinahu at-taqbilu wal qalbu yahummu wa yusaddiquhu dhalika al-farju aw yukadzibuhu.
Artinya ada bagi tiap-tiap manusia itu bahagiannya daripada zina. Maka dua mata itu berzina keduanya, dan zina keduanya memandang kepada barang yang tiada harus dipandang. Dan kedua tangan itu berzina keduanya, dan zina keduanya menampor akan yang dilarang menampornya. Dan kedua kaki berzina keduanya, dan zina keduanya berjalan kepada tempat yang haram berjalan kepadanya. Dan bermula mulut itu berzina. Dan zinanya mengucuk akan yang tiada halal, dikucuk. Kucuk ni cium. Dan bermula hati itu berkehendak ia, dan mencita-cita ia, dan membenarkan akan yang demikian itu oleh faraj, dengan bahawa mengerja ia akan zina itu, atau mendustakan ia akan dia, dengan bahawa tertegah ia daripadanya. Menceritakan akan ini hadis oleh Muslim dan Baihaqi daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Seterusnya hadis yang kedua pula. Nabi SAW sabda, likulli bani adama hadzuhu minaz zina. Setiap anak Adam tu dia ada bahagian daripada zina. Apatah lagi zaman sekarang ni, nak jaga payahlah, kerana kita hidup dalam suasana yang terbuka sangat. Terbuka sangat. Keluar saja kita dak duduk berasingan dah. Nak jaga sangat payahlah. Terpaksa kadang-kadang benda-benda perkara itu terlintas atau ternampak di mata. Tapi kerana perkara ini yang payah nak dijaga, maka hukumnya dosa tu dosa, tapi dosa kecil, yang mana kalau kita buat ibadat, kita berwudu, kita sembahyang, kita solat, Allah Ta'ala boleh ampun. Allah Ta'ala boleh mengampunkan dosa-dosa ni. Dosa mata ni, hak tengok, hak lihat, yang payah untuk kita jaga ni. Ada orang zaman dulu mungkin dia boleh jaga. Tak, dia duduk di kawasan rumah dia, di kebun, dia bercucuk tanam sendiri, dia bela sendiri, tak ada masalah lah. Ada jalan pun tidak adalah terdedah aurat sebagaimana sekarang. Tapi zaman sekarang ni payah. Jadi kita harap dengan amal ibadat ini Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa kecil itu, sebagaimana disebut dalam Al-Quran, innal hasanati yudhhibnas sayyiat. Kebajikan, amal-amal soleh kita itu dia dapat menghapuskan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil yang kita buat dengan tengok mata dan seumpamanya ini dihapuskan. Sebab itu Nabi kata, bagi setiap anak Adam tu ada bahagian zina dia. Ada bahagian daripada zina. Fal'ainani tazniyani. Maka dua mata itu berzina kedua dia. Panggil zina mata. Wa zinahuman nadharu, dan zina keduanya memandang kepada barang yang tiada harus dipandang. An-nazar, zina mata dengan melihat, lihat benda yang tak harus. Dan kedua tangan itu berzina kedua. Wal yadani tazniyan, dua tangan pun berzina juga. Wa zinahumal batshu, dan zina keduanya menampar. Batshu ni makna pukul, tapak. Mana menampar akan yang dilarang menampar ni, makna kita guna tangan kita buat jahat ke orang. Buat jahat orang, tumbuk dan seumpamanya, itu kesalahan daripada tangan. Al-batshu diterjemah dengan tampar lah sini. Kalau makna batshu ni makna setuh juga. Zina tangan ni setuh. Jadi batshu ni memanglah, kalau ikut batshu ni makna memukul dengan kuat. Jadi itu sebab apa? Itu maksiat tangan. Restuh pun sama juga. Sama juga. Warijlani tazniyah,
Dan kedua kaki berzina juga. Kaki zina macam mana? Dan zina keduanya berjalan kepada tempat yang haram. Itu maksiat kaki. Kaki itu kita guna pergi kepada tempat yang haram. Wal famu yazni wa zinahuma takbir. Dan bermula-mula itu berzina ia, dan zinanya mengucuk, cium. Akan yang tiada halal dikucuk. Cium orang hok tak boleh kita cium. Nampak tak? Mana cium syahwat lah ni. Tak. Jadi di sini dikira maksiat dengan mulut. Wal qalbu. Tengok. Jadi sekarang ni Nabi kata maksiat itu mungkin berlaku. Maksiat itu mungkin berlaku. Pada zaman Nabi ada seorang, dia mari jumpa Nabi, dia kata, Rasulullah, aku pergi cium perempuan. Cium perempuan yang tak patut. Jadi dia kata, kamu semayang tak? Kamu semayang bersama kami tak? Oh, semayang. Semayang tu akan menghapuskan dosa. Nampak? Jangan kita pergi buat. Jangan pergi buat kata boleh cium orang. Oh, tak apa kata, jangan macam gitu. Dia kalau dosa tetap dosa, tapi dosa itu tak samalah dosa dengan berzina. Dia muqaddimah kepada perbuatan zina. Tapi maknanya Nabi SAW kata amal-amal ibadat tu dia boleh menggugurkan dosa-dosa kecil sebegitu. Ya. Lepas ni pergi cium anak orang. Orang. Tak apa, lepas ni mayang pula. Jangan gitu. Ramai-ramai sekarang kan boleh kena akta sexual harassment. Gangguan seksual, tak boleh gitu Jadi tengok ni. Dan bermula hati itu berkehendak. Ni Nabi cerita benda hakikat yang berlaku. Hati ni nak. Kerana hati ni dia digoda oleh nafsu. Innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Nabi Yusuf alaihi salam, la ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'. Nabi Yusuf alaihi salam dikabur, aku tak menyucikan diri aku tak kata aku ni tu. Kerana apa? Sesungguhnya nafsu tu memang dia suruh buat benda yang buruk. Maka Nabi SAW dalam hadis dia cerita tabiat. Dan dia kata bermula hati itu berkehendak ia dan mencita-cita di hati memang ada kehendak. Memang bercita-cita. Payuh nak cari orang hok hati ni tak ada perasaan nak buat jahat langsung, tak ada lah. Orang hok baik pun apa baik. Pakai jubah, pakai piyah. Tapi hati Allah tahu. Orang Arab kata fil barra Allah, fil juwa ya'lam Allah. Luar nampak Allah. Dalam tu Tuhan tak tahu. Hati ni, hati kita ni, nampak luar tu Allah. Fil barra Allah wa fil juwa ya'lam Allah. Dalam hati tu Tuhan dia tahu. Dan itu benda yang kita tak boleh nafi. Dia nafsu ni ada pada manusia hak normal, kecuali orang-orang hak Tuhan pilih, hak memang Tuhan jaga hati, tu lain lah. Kita orang kebanyakan ni nak ngaku warak setara mana sangat. Sebab tu Nabi sebut hati memang berkehendak dan mencita-cita ia ada. Ini orang biasa. Orang yang dipelihara oleh Allah, orang yang berjalan menuju keredaan Allah, mereka cuba nak angkat darjat daripada makam biasa, kedudukan biasa. Kita ni orang biasa dapat jaga maksiat zahir daripada anggota zahir daripada maksiat zahir, itu dikira baik dah. Kita dapat jaga anggota zahir kita daripada maksiat yang zahir, hak tu comel dah. Kerana nak jaga tu payah. Orang yang kekasih Allah,
orang yang menuju jalan kepada Allah Ta'ala, yang ingin kedudukan yang dekat dengan Tuhan, hak maksiat zahir ni, hak tu pasti dah. Jaga maksiat dalam pula ni, hak hati ni. Hak hati ni orang tak tahu, kita je lah yang tahu. Tak, kita yang tahu. Jadi mereka bukan sekadar muraqabah, memperhatikan amalan-amalan zahir anggota mereka tu jangan jatuh pada maksiat, bahkan mereka memerhatikan hati. Hati tu jangan jatuh pada maksiat. Nampak? Kita kena ada cita-cita supaya kita nak jaga juga hati kita. Sebab apa? Sebab yang datang kepada Allah illa man atallaha biqalbin salim. Nak datang tu dengan hati yang salim, qalbun salim, hati yang selamat, yang bersih. Baik. Jadi dia kata bermula hati itu berkehendak ia dan mencita-cita ia dan membenarkan yang demikian itu oleh faraj atau mendustakan akan dia. Jadi siapa yang membenarkan dia? Hati memang ada, tapi kalau orang ada keimanan, ada ketakwaan, dia akan jaga, dia tidak akan buat dan membenarkannya dengan farajnya, dengan berzina, wala'iyazbillah. Dia akan jagalah. Hak ni hak kata mujahadah ni. Mujahadah ni, hak mujahadah lawan nafsu, supaya hak nafsu tu tidak sampai kepada tahap kita melaksanakan apa yang kita cita-cita atau kita inginkan perkara jahat tu. Nampak? Orang memang kena mujahadah lah. Memang kena mujahadah. Kena lawan, kena paksa. Yang tu ulama-ulama tasawuf mengajar bagaimana nak mujahadah. Mujahadah macam mana? Macam mana nak kurung dia? Kalau orang kita boleh kurungnya penjenayah, kita tak mahu dia buat onar dalam masyarakat, tak mahu dia merosakkan masyarakat, kita kurung dalam penjara. Dah hati kita nak kurung ke mana? Hati buah kita nak kurung ke mana? Ni ulama tasawuf dia ajar. Caranya begini, ada dengan zikir ni, ada dengan puasa, ada dengan sembahyang taubat, ada dengan cara kita khidmat kepada orang-orang, kita bersama dengan orang-orang soleh, fakir miskin. Cara tu yang mana dapat didik dan jinakkan hati yang buah tadi. Okey. Hadis ini menceritakan dia oleh Muslim dan Mahaqi daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan ada pada hadis ini menunjuki atas bahawasanya asal bagi zina faraj itu dua mata. Jadi daripada hadis ini kita dapat faham macam mana boleh jadi bawa kepada berzina sungguh tu. Asalnya daripada maksiat mata. Maksiat mata. Kalau tak kerana mata, payah nak sapa kepada setangga pada zina tu. Na'udzubillahi min dzalik. Hafazanallah wa iyyakum. Dan hendaklah menilik engkau kepada segala anggota engkau dengan apa pekerjaan yang patut ia. Jadi kata pengarang kita Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dia kata apa? Dia kata pesan, dia kata hendaklah engkau tilik, kau tengok anggota engkau ni apa pekerjaan yang patut ia. Anggota kita ni benda yang patut kita gunakan. Sebab itu antara makna syukur. Makna syukur pada istilah ialah menggunakan hamba segala anggota dan nikmat yang Tuhan beri kepada tujuan anggota dan nikmat itu diberi. Sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi lima khuliqa li ajlihi. Hamba menggunakan segala anggota dan nikmat yang Tuhan beri, gunakan kepada tujuan dia beri. Tuhan beri tangan untuk apa? Tuhan beri mata untuk apa? Tuhan beri kaki untuk apa? Tuhan beri mulut untuk apa? Kita guna untuk tujuan tu, orang itu orang yang bersyukur. Ini bersyukur ni payah sebenarnya. Dalam Quran sebut wa qalilum min ibadiyash syakur. Amat sedikit di kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Sikit sangat.
Sikit sangat. Satu hari zaman Khalifah Umar bin zaman Khalifah, tak silap Sayyidina Umar atau Umar bin Abdul Aziz, dia datang tawaf di Baitillah, tawaf di Kaabah. Tiba-tiba dia dengar seorang tu bila tawaf tu dia doa, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku di kalangan orang sikit, jadikan aku di kalangan orang sikit. Jadi dia pelik lah. Jarang orang doa gini ni. Biasa orang doa tawaf, doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah lah. Tak, biasa waktu mudok kan. Ada orang doa-doa khusus setiap tawaf tu ada doa-doa yang tertulis dalam buku itulah. Tapi biasanya antara yang mudahnya ialah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa masa tawaf tu. Jadi tiba-tiba dia dengar orang ni baca Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku di kalangan orang sikit, jadikan aku di kalangan orang sedikit. Jadi pelik ni. Dia tanya, wahai pemuda, kenapa kamu doa gitu? Dia kata, wahai amirul mukminin, tidakkah Tuhan sebut dalam Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur, amat sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Aku nak jadi orang sikit itulah. Mana orang yang bersyukur dengan sebenar-benar syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada soalan tanya, adakah kesakitan juga dikira kafarah dosa? Ya. Sakit juga itu antara sebab Allah Ta'ala mengkafarahkan dosa. Hatta syaukatun tashukuhu al-abdu, sehingga kan kita panggil duri yang kena kepada seorang. Bahasa kita kalau kita selumbur lah, selumbur kayu, kena masuk tu, duri yang kena ataupun kesakitan sikit yang kena kepada tangan kepada seorang tu, itu kesakitan itu juga menghapuskan dosa. Ia boleh menghapuskan dosa. Okay? Dan katanya, dengan apa pekerjaan yang patut ia, dan akan apa pekerjaan yang dinanti-nanti baginya. Hendaklah dia kata menilik engkau kepada segala anggota engkau, dengan apa pekerjaan yang patut ia, dan akan apa pekerjaan yang dinanti-nanti baginya. Apa pekerjaan yang dinanti-nanti, yang ditunggu-tunggu, yang patut dibuat. Maka memelihara engkau akan segala anggota engkau itu sebagai pelihara yang patut padanya, dengan pekerjaan yang dinanti baginya itu. Jadi kita kena peliharalah anggota-anggota kita, buat benda yang patut dibuat, dan pekerjaan benda yang patut kita kerjakan, kita guna, kita buat. Maka jika pekerjaan itu sangat besar, nescaya engkau pelihara anggota itu dengan pelihara yang bersangatan. Jadi kalau pekerjaan yang besar, berat, nescaya engkau pelihara anggota itu dengan pelihara yang bersangatan. Kalau kita nak kerja berat, nak buat benda besar, kita akan persiapkan anggota kita. Ni contoh nak kata kita kena jaga ni. Kalau kita nak akad berat, nak akad benda berat, benda kita kena siap dulu. Ada? Nampak dah, kena bersiap dulu. Kalau orang nak jogging, nak lari, kena warming up. Warming up. Kalau nak akad benda berat, dah ajar akad, salah molek, slip disc. Jadi benda gitu kita akan memelihara dengan yang bersangatan. Maka bermula kaki itu adalah dinanti-nanti baginya akan berjalan di dalam kebun syurga dan mahligainya. Sekarang ni kaki nak guna untuk apa? Kaki ni kita akan guna untuk apa? Jadi pengarang kita ni buat
buat dia panggil satu, kita kata dia ajak kita berfikir, dia ajak kita berkhayal, khayal dan kita renung. Kaki ni kita nak guna untuk apa ni? Tentulah orang beriman ia akan nak masuk syurga, dan kaki dia nak supaya berjalan dalam syurga, jalan dalam kebun-kebun syurga, berjalan dalam mahligai istana-istana dalam syurga. Sebab tu kata Syekh kita, maka bermula kaki itu adalah dinanti baginya akan berjalan dalam kebun syurga dan mahligai. Kita nak masuk syurga lah. Kaki kita ni nak jalan dalam syurga. Kita tak mahu jalan dalam neraka, tak mahu berlari, tak mahu kena kejar dalam neraka, tak mahu. Nak guna dalam syurga. Dan ada pun tangan itu, maka dinanti-nanti baginya mencapai buah-buahan syurga dan minuman. Tangan kita pula kayak gini. Tangan kita ni kita nak guna untuk apa kayak gini? Hari akhirat. Tentu kita nak guna dalam syurga. Nak ambil buah-buahan syurga, nak ambil minuman-minuman dalam syurga. Nampak? Seperti itulah segala anggota yang lain. Anggota lain pun begitu. Maka mata hanya senya ia kerana memandang kepada zat Allah Ta'ala di dalam syurga, dengan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baharu, dan tiada ada di dalam negeri dunia, dan tiada ada di negeri akhirat nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Tuhan itu. Maka patut sangat bagi mata yang dinanti baginya akan sebesar-besar nikmat, bahawa dipelihara akan dia dengan sehingga-hingga pelihara. Panjang sikit ayat ni. Gini, pengarang dia bawa uslub. Bagaimana kita nak buat perumpamaan. Kita, anggota badan kita, apa yang kita harapkan bahawa anggota badan kita ini dapat mendapat nikmat yang kita akan gunakan di dalam syurga. Kaki kita berjalan dalam syurga, jalan mahligai. Tangan kita boleh betik buah-buahan syurga, dapat nikmat syurga, minum daripada minuman syurga. Tangan kita. Begitulah anggota-anggota lain. Anggota mata, nikmat benda yang akan kita harap di syurga. Nikmat apa yang kita akan harap dengan mata di akhirat nanti. Kalau orang beriman, tidak ada dah nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Allah. Nikmat melihat zat Allah Jalla Jalaluhu. Nikmat melihat Allah ni tak boleh nak banding dengan nikmat syurga. Tak boleh nak banding dengan nikmat buah syurga, minuman syurga, mahligai syurga, bidadari syurga. Tak boleh nak banding. Tak ada dah yang lebih nikmat lain daripada, lebih besar daripada nikmat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat dengan apa tu? Anggota yang paling jelas yang bertugas melihat ialah mata. Andai kata anggota-anggota lain kita disuruh pelihara, tujuannya kerana bila siapa yang pelihara anggotanya di dunia, Allah Ta'ala akan gantinya dengan nikmat di akhirat bagi anggota. Siapa yang pelihara anggota kat dunia ni daripada maksiat, Tuhan ganti nikmat di akhirat pada anggota tu. Jadi nikmat yang paling besar akan dapat, tak ada dah lebih besar pada melihat Allah. Dengan apa? Dengan anggota mata. Maka tersangat kita disuruh jaga. Itu maksudnya. Maka mata hanya senya ia kerana memandang kepada zat Allah Ta'ala di dalam syurga, dengan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baru. Tengok Tuhan ni bukan tengok macam makhluk. Itu jelaslah. Di sisi ahli sunnah, Allah Ta'ala kita akan dapat lihat dengan melihat bukan sama macam makhluk. Itu maklum. Tiada menyerupai kelakuan melihat yang baru, dan tiada ia di dalam negeri dunia, dan tiada di dalam negeri akhirat.
nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Tuhan itu, maka patut sangat bagi mata yang dinanti baginya akan sebesar-besar nikmat, bahawa dia pelihara akan dia dengan sehingga-hingga pelihara. Maka sangat patut kita jaga mata. Dan dimuliakan dia sehabis-habis mulia. Dan mata ni kita muliakan dia. Cara muliakan dia apa? Dengan gunakan untuk tujuan baik. Ada orang di kalangan salafus soleh, para ulama, tua mata dia molek lagi. Masa tua mata dia, anggota badan dia molek lagi. Orang tanya, wahai tuan imam, kenapa kamu ni macam mana tua mu mata tak rabung, tangan sehat, telinga molek? Hafiztuha fi sighari fa hafizallah indal kibari. Aku jaga anggota aku masa aku kecil, masa aku dalam keadaan sehat, aku kecil, masa aku dalam keadaan belum tua, aku jaga pelihara anggotaku, maka masa ketika tua Tuhan pelihara anggotaku. Mata molek ada, telinga molek ada. Nampak? Dan memeliharakan dia sehabis-habis mulia, dan bahawa tiada dikotor. Bukan tiada doktor. Boleh baca doktor kat tu, tiada doktor. Tiada doktor. Dikotor. Dakafta waro. Tiada doktor. Tiada dikotorkan dia dengan memandang akan yang haram. Jadi pengarang kita pesan, dan syarak kita pesan, maka kita jangan kotorkan penglihatan kita dengan melihat benda yang haram. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi pada kita taufik, kekuatan untuk kita pelihara anggota mata ini, daripada benda-benda yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Habis dah yang pertama, anggota pertama iaitu mata. Pasal yang kedua pada menyatakan telinga. Wallahu taala a'lam.